Hai semua, so untuk hari ini untuk subjek matematik tahun 5, kita akan belajar di bawah bidang sukatan dan geometri, di bawah tajuk ruang dan hari ini kita fokus kepada isi padu pepejal. Okey, cikgu harap semua tonton video cikgu ni sebab cikgu akan selitkan magic words dalam ni. Okey, ada magic words. So tolong collect dia punya magic words dan nanti di akhir pembelajaran nanti cikgu minta kamu nyatakan magic words ni semula. Okey? So, seterusnya. Okey, untuk objektif kita pada hari ini, cikgu nak sebelum cikgu nyatakan objektif ni, cikgu akan bagi magic words yang pertama iaitu we. Okey? We. Okey. Ini magic words yang pertama iaitu we. Okey, kita teruskan dengan objektif kita. Objektif kita ialah untuk menentukan isi padu gabungan dua bentuk melibatkan kubus dan kuboid dengan betul. Kita hanya fokus kepada kubus dan kuboid. Okey? Baik. Seterusnya. Okey, untuk ulang kaji waktu tahun 4 kita dah belajar macam mana kita nak cari isi padu kubus dan juga kuboid. Okey, formula untuk isi padu pepejal sama dengan panjang yang warna kuning, darab lebar garisan warna biru dan darab dengan tinggi garisan warna hijau. Ini kita sudah belajar waktu tahun 4 dan untuk tahun 5 kita akan belajar bentuk gabungan kubus dan kuboid. Okey? Kita tengok contoh yang pertama. Baik, kita tengok contoh yang pertama iaitu berapakah isi padu bentuk gabungan. Kita dalam bentuk gabungan ni, kita ada petak-petak yang dia telah bahagikan. Satu petak tu dia punya ukuran ialah 1 unit. Okay? Satu petak sama dengan 1 unit. So, sebelum cikgu teruskan, cikgu akan bagi magic words yang kedua hari ini iaitu A. Okay? Magic words yang kedua ialah A. Okey, baik, teruskan dengan bentuk kita ni tadi. Untuk mencari isi padu bentuk gabungan, kita mestilah potong dia punya bentuk. Kita potong dia punya bentuk. So, bila bentuk ni mula-mula pada macam ni, cikgu potongkan bentuk dia akan jadi macam ni. Okey, dua bentuk yang berasingan. Satu bentuk kuboid. Satu lagi ni kita tak pasti sama ada kubus atau kuboid. Nanti kita tengok. Cikgu rasa yang ni kuboid juga. Okey. Baik, so macam mana nak cari isi padu? Kita labelkan dia isi padu A dan isi padu B lah. Kita labelkan dia bentuk dia. Okey, jadi kita cari dulu isi padu A, panjang, darab, lebar, darab, tinggi. Panjang, darab, lebar, darab, tinggi. So, untuk cari isi padu, kita letak dulu titik dekat mana-mana vertex, mana-mana bucu. Mana-mana bucu lah yang kita nampak. Okey, cikgu letak dekat situ. Okey, cikgu letak kat situ. So, kita cari dulu berapa panjang. Panjang dia yang dekat bawah. Okey, so kita kira panjang dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi untuk panjang bongkah A ni ialah 6 unit. 6 unit kita kena darab lebar. Okey, lebar itu garisan dia. Okey, lebar garisan dia kat situ. So, kita kira berapa lebar dia. 1 unit, 2 unit. Jadi, darab dengan 2 unit. Okey, lepas tu kemudian kita kena daripada titik yang sama juga, kita cari satu lagi garisan. Garisan menegak iaitu menunjukkan tinggi dia. Okey, itu tunjuk tinggi dia. So, kita darab lagi dengan Tengok, cuba kita kira dulu. 1, 2, 3. Ada 3 unit. Jadi, kita kena darab 3 unit. Okey, jadi untuk isi padu A, 6 darab 2 darab 3. Jadi, kalau awak tidak dapat congak, 6 darab 2, 12. 12 darab 3, 36 unit. Boleh juga congak kan? Dia tak sampai sifir yang susah lagi. Okey? Baik. So, sekarang kita nak cari isi padu B. Sama juga. Panjang, darab lebar, darab tinggi. Okey, letak titik.
letak titik, cari panjang dia. Daripada titik tu cari panjang dia. Panjang garisan yang melintang. Okey, garisan yang melintang. Okey, kita kira. 1, 2. Jadi, dia punya panjang ialah 2 unit. Okey, kita darab dengan lebar. Lebar garisan dia yang condong. Okey, yang slending tu. Okey. So, dia ada satu saja, 1 unit. Jadi, tak ada petak. Sebelahnya tak ada kan. Okay, jadi 1 unit saja. Okay, darab lagi dengan tinggi. Tinggi garisan yang menegak. Tinggi garisan yang menegak, kita kira ada berapa? 1, 2. 2. Jadi, kita darab dengan 2 unit. Jadi, 2 unit darab 1 unit darab 2 unit sama dengan 4 unit padu. 4 unit padu. Cuba awak tengok dia punya unit untuk isi padu ni dia mesti ada kuasa 3 tu. Kuasa 3 boy. Okey. So untuk cari unit bentuk isi padu bentuk gabungan, isi padu A mesti tambah isi padu B. Okey, jadi kita dapat 36 unit padu tadi tambah dengan 4 unit padu sama dengan 40 unit padu. Okey. Baik, kita tengok contoh seterusnya. Okey, untuk contoh seterusnya ni sama juga. Dia tanya berapakah isi padu bentuk gabungan. Tapi untuk bentuk ni dia tak ada garisan grid tadi lah. Dia tak ada petak-petak tadi. Jadi kita kena cari sendirilah kat mana panjang, lebar dengan tinggi. Tak payah kira lah sebab dia dah bagi ukuran. Okey, so macam yang tadi juga, mula-mula kita kena bahagikan bentuk ini. Kita kena potong. Okey, potong kepada 2 bahagian. Nak potong kat sini pun boleh. Nak potong kat sini pun boleh. Okey, jadi cikgu potong ikut ni lah, secara menegak. Okey, bila cikgu potong secara menegak, dia akan dapat 2 bentuk yang berbeza, bentuk yang berasingan. Dan kita labelkan A, B. Okey, cari dulu bentuk A. Isi padu bentuk A sama dengan panjang darab lebar darab tinggi. Okey, kita letak dulu titik. Mula-mula kita letak titik dekat bucu bentuk tu. Okey. Tak kisahlah awak nak letak kat sini ke, dia punya titik kat sini ke pun boleh, tak ada masalah. Ataupun dekat sini, tak kisahlah mana-mana. Tapi pastikan titik yang awak letak tu, awak nampak kat situ dia berhubung dengan 3 garisan. Awak nampak 3 garisan dia. Kan macam yang cikgu pilih titik yang kat bawah ni, dia nampak 3 garisan tu kan, dia bersambung. Dia okey. So, sekarang ni kita cari dulu berapa panjang A. Panjang A yang warna kuning tu. Sampai situ je tau A, sebab kita dah potong. Okay, A. So, kita tak tahu berapa panjang dia sebab yang kita tahu dia punya A pergi B tu 10. Betul tak? Jadi kita cari dulu yang mana selari dengan dia. Tengok, yang kuning tu semua selari dengan A. Tapi semua tak ada dia punya bacaan panjang dia. Okey. Tapi kita tahu bila A dengan B, kita tahu kita dapat 10 cm. Panjang tu 10 cm. Okey. Dan dia ada tanda dekat sini menunjukkan dia bahagian yang sama panjang. Okey, dia menunjukkan bahagian yang sama panjang. Jadi bermaksud bahagian A dengan B tu sama kan? Okey. Jadi, maksudnya kita kena bahagilah dengan 2. 10 cm bahagi dengan 2 sama dengan 5 cm. Jadi, untuk panjang A tu sama dengan 5 cm. Jadi, letak kat bawah tu 5 cm. Sekarang kita cari lebar pula. Daripada titik yang sama, kita cari lebar. Lebar mesti yang sengit. Bukan garisan yang melintang atau menegak, dia mesti yang sengit. Okay, jadi, yang warna hijau itu garisan lebar. Jadi dia punya ukuran dah ada kat situ dah. Kita tak payah cari. 5 cm. Okey, darab dengan 5 cm. So yang terakhir kita cari garisan yang menegak, iaitu garisan tinggi yang warna biru tu. Okey, sekarang ni warna biru tu kita pun masih tak tahu dia punya tinggi dia berapa, panjang dia berapa, ukuran dia berapa. So kena carilah. Kena cari, cuba tengok dulu yang selari dengan garisan warna biru. Semua yang warna biru tu semua selari. Yang ada ukuran hanyalah 10 cm. Dan kita tahu ada tanda sama. Nampak? Ada tanda sama. Dia punya stroke tu, dia ada punya calitan tu. Sama panjang. Jadi dia 5
10 cm bahagi dengan 2 sama dengan 5 cm. Jadi kita kena darab dengan 5 cm. Sama juga. Kita kena darab 5 cm. Jadi 5 cm darab 5 cm darab 5 cm. Kita tak dapat congak sebab kita tahu 5 darab 5 25, tapi 25 darab 5 tu kita tak tahu. Jadi tak apa, buat bentuk lazim. 25 cm persegi darab dengan 5 cm dapat 125 cm padu. 5 darab 5 25. Jadi cikgu ambil 25 lah, 25 darab 5. So next kita cari pula isi padu B. Isi padu B panjang darab lebar darab tinggi. So tengok mana kita nak letak titik dulu. Letak titik. Dekat sini boleh tak? Tak boleh letak titik kat sini sebab kita ada dapat 2 garisan je. Yang melintang dengan yang menegak. Kita tak ada garisan yang condong. Jadi jangan letak kat situ. Nak letak kat sini boleh tak? Letak kat situ boleh. Tak apa. Kat situ boleh. Jadi kita cari panjang untuk kat situ. Yang panjang dia berapa? Panjang dia sama je sebab dia ada garisan yang calitan tu menunjukkan 5 cm. Betul tak? Yang tu kita dah cari dah 5 cm. Jadi 5 cm lah. 5 cm darab dengan garisan lebar. Lebar tu kita tengok yang mana dia punya selari. Selari semua warna hijau tu semua selari. Kita tengok panjang dia ialah 5 cm. Jadi darab dengan 5 cm. Yang akhir sekali kita cari tinggi. Tinggi adalah warna biru. Warna biru tu dia dah ada ukuran dah iaitu 10 cm. Jadi kita darab dengan 10 cm. Jadi kita kira macam biasa. 5 darab 5 25. 25 darab 10 tak ingatlah cikgu. Kita buat bentuk lazim. Jadi 25 cm persegi kuasa 2 dulu sebab cm darab cm dia ada 2 cm kan. Jadi cm kuasa 2 lah. Darab dengan 10 cm sama dengan 250 cm per cm padu, cm padu. Jadi untuk isi padu bentuk gabungan isi padu A tambah isi padu B 125 cm padu tambah dengan 250 cm padu dapat jawapan 375 cm padu. Buat bentuk lazim, tak ada masalah. Baik, seterusnya soal contoh yang terakhir kita tengok selepas ni. Baik, ini contoh yang terakhir. Tengok bentuk dia kita buang kan. Kita ada bentuk yang tengah-tengah tu untuk tempat kita buang. Sebelum cikgu terangkan lebih lanjut untuk kata kunci magic words yang terakhir ialah the star. The star. Tadi we are the star. So kita teruskan untuk cari isi padu bongkah yang tinggal ni. So mula-mula kita kena cari dulu isi padu sebelum bentuk ini dibuang. Bentuk yang kat tengah-tengah tu dibuang. Jadi isi padu sebelum ialah panjang darab lebar darab tinggi. Jadi yang ini tak perlu kita potong-potong ke apa, tak payah. Kita terus letak titik. Cari titik yang boleh menghubungkan 3 jenis garisan yang berlainan. Kat situ. Jadi panjang dia ialah 7 meter. Letak 7 meter darab dengan 5 meter. Lebar dia 5 meter kan? Betul tak? Yang garisan yang sengit tu 5 meter. 5 meter jadi letak kat situ darab dengan 5 meter. Tinggi dia garisan warna pink. Kita tak tahu dia punya ukuran. Tapi kita tengok dia selari dengan yang kat situ. Betul tak? Yang satu lagi warna pink tu. Dan ukuran dia ialah 6 meter. Jadi kat situ kena darab 6 meter lah. Jadi kita congak 7 darab 5 kita tahu 35. Jadi buat bentuk lazim 35 meter persegi. Darab dengan 6 meter. Jadi kita dapat 210 meter padu. Baik, seterusnya kita cari pula isi padu bongkah yang telah dibuang. Yang maksudnya yang petak. Yang petak yang kat tengah-tengah tu, yang kat dalam tu. Yang tu kan kita buang tu, kita korek. Jadi sama juga panjang darab lebar darab tinggi. Letak titik dia. Kat situlah titik dia. Jadi panjang dia ialah yang warna kuning jadi 4 meter. 4 meter jadi 4 meter darab dengan lebar dia warna hijau 3 meter darab dengan 3 meter
Dan tinggi dia, yang ini pun kita tak ada ukuran tinggi dekat titik tu tak? Betul tak? Jadi cari yang selari. Okey, dapat sama kan yang tu kan? Jadi dapat 4 meter. Jadi darab dengan 4 meter lagi. So, conggak 4 darab 3, 12. 12 meter darab dengan 4 meter sama dengan 48 meter padu. Jadi, untuk cari bongkah yang tinggal, isi padu bongkah yang tinggal, isi padu sebelum kita buang, tolak dengan isi padu bongkah yang telah dibuang. Okey, jadi kita tolakkan 210 meter padu, tolak 48 meter padu, buat bentuk lazim. Kita akan dapat akhir sekali kita punya jawapan 162 meter padu. Baik, itu saja. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya cikgu. Terima kasih. Bye.